Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wal haqq yazaluna bihi wa qabila syahada. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, pada kesempatan malam-malam yang berkat ini dalam 10 awal Zulhijjah, marilah kita meninjau kisah sejarah Islam di Korea Selatan dengan tajuk Masa Depan untuk Islam di Korea Selatan. Dan tuan-tuan, sebelum itu kita lihat latar belakang sejarah yang berlaku negara yang sangat lewat menerima tentang Islam ini. Ayat saya bacakan tadi, dan kita lihat dalam sejarah umat Islam. Dalam kurun yang ke-14, kita lihat bahawa pelajar Muslim seperti Ibn Qadabazeh telah melaporkan bahawa di Korea sudah ada penduduk Islam. Dan ini sangat awal. Rekod ini mengatakan bahawa kumpulan pertama yang datang berdakwah ke Korea, semenanjung Korea, ialah daripada Iraq. Sebahagian mereka ialah daripada kumpulan Alawi, Syiah, Alawiyah, dan mereka telah menetap di Korea begitu lama. Dan ketika Korea dijajah oleh pelbagai bangsa, dijajah oleh China, dijajah oleh Rusia, dan juga oleh Jepun. Kita lihat sejarah tentang Islam ini semakin pudar. Namun demikian, kita lihat dalam sejarah Korea hari ini masih ada istilah yang mereka sebut sebagai Huihi. Huihi ini merujuk kepada umat Islam. Walaupun dalam kurun-kurun yang lewat, dalam kurun yang ke-20, kita lihat bahawa sukar untuk kita kenali Islam di Korea, tetapi ada istilah yang mereka sebut sebagai Huihi. Dan ini merujuk kepada bangsa Ogo, yaitu umat Islam yang tinggal di Kurdistan Timur. Menunjukkan bahawa satu masa dulu, ketika Mongolia menjajah Korea, mereka menjadikan orang Islam sebagai pegawai mereka yang bertugas di Korea. Dan kita percaya kumpulan ini telah mengembangkan Islam di Korea. Namun apabila dijajah oleh berbagai bangsa, kemudian termasuk China dan juga oleh Jepun, kita lihat bahawa sejarah umat Islam di Korea hampir tidak ada. Dan sejarah menunjukkan bahawa perkembangan yang baru muncul di Korea ialah selepas tahun 1955. Dan ini ialah selepas penjajahan demi penjajahan. Dan kita ingat bahawa peperangan di antara Jepun dengan Rusia yang berakhir dengan kemenangan Jepun. Pada masa sama, Jepun mengadakan hubungan dengan Osmaniyah sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah kita lepas. Dan ini juga ada mempunyai nasib yang sama, yang ada hubungan dengan umat Islam di Korea. Dan mengikut pendakwah Islam yang terkenal, iaitu Syekh Abdul Rashid Ibrahim, yang datang berdakwah ke seluruh dunia, termasuk Jepun dan Korea. Dia telah sampai di Korea pada awal kurun ke-20. Dan dia dapati bahawa ketika itu, orang Korea sangat-sangat miskin, diperhambakan oleh Jepun. Jepun menjajah Korea ketika itu dan menjadikan bangsa Korea bangsa terjajah, bangsa yang dianggap sebagai hamba abdi. Dan inilah yang dilaporkan oleh Syekh Rashid Ibrahim. Walau bagaimanapun, beliau tidak menceritakan dengan jelas apakah sudah ada masyarakat Islam di Korea. Sebab dia menumpukan kemudiannya dakwahnya yang dikembangkan di Jepun. Dan perkembangan dakwah oleh Syekh Rashid ini sangat berjaya di Jepun, tetapi tidak dapat kita nyatakan apakah yang berlaku di Korea. Sehingga seolah-olah di Korea tidak ada berita tentang Islam. Dan inilah yang dilaporkan oleh Syekh Rashid Ibrahim dalam tahun 1909 ketika dia sampai Korea. Satu bangsa yang diperhambakan oleh penjajah. Gambar ini dirakamkan kanak-kanak yang bekerja seperti hamba. Dan mereka telah dihina, sedangkan mereka kaum yang hampir sebangsa dengan bangsa Jepun. Dan mereka begitu dendam dengan Jepun sehinggalah Jepun kalah dalam Perang Dunia yang kedua. Selepas Perang Dunia kedua, maka kita lihat Korea terdedah kepada konflik perang saudara. Sebab apabila Jepun telah kalah, bangsa lain datang untuk menjajah Korea. Dan inilah sejarah Korea. Sebelum kita lihat apakah umat Islam, sejarah yang berkaitan dengan umat Islam yang datang kemudian selepas tahun 1955. Dan ini ada kaitan dengan perang saudara yang berlaku di antara Korea Selatan dan Korea Utara.
Jepun berada di bawah Korea sepanjang tahun 1910 hinggalah 1945. Sehingga kalahnya Jepun dalam Perang Dunia Kedua, maka Korea diambil alih oleh dua penjajah baru, Amerika dan Soviet Union. Amerika dan Rusia mengambil alih kedudukan Jepun di Korea dan mereka berebut kuasa di situ. Dan oleh sebab itulah orang Korea sangat dendam kepada Jepun. Sehingga hari ini kita lihat mereka masih lagi berlomba dalam teknologi dan juga identiti mereka, dan terdapat kalau kita Korea ada sentimen untuk boikot Jepun. Boikot Jepun ialah satu sentimen yang berlaku sampai hari ini. Dan Jepun sebuah negara yang maju, Korea negara yang sangat mundur ketika itu. Tetapi hari ini kita lihat Korea telah dengan cepat naik selepas mereka telah merdeka dan mereka membentuk satu identiti baru, dan di situ kita lihat peranan Islam juga mengambil tempat dalam kejayaan Korea membentuk satu negara moden yang sangat maju hari ini. Dan kalau kita melawat ke Bandar Seoul ataupun di Korea, kita dapati hampir tidak ada kereta Jepun. Sebab Korea memboikot semua barangan Jepun. Dan mereka lah memberi alternatif setiap barang yang Jepun keluarkan, mereka keluarkan. Sama ada kereta, teknologi dan sebagainya, mereka membuat alternatif lain. Walaupun mereka bermula dengan lebih rendah mutu daripada Jepun, tetapi sekarang mereka telah mencapai, kadang-kadang mengalahkan mutu yang dikeluarkan oleh Jepun asal. Pertembungan antara Jepun dan Korea terus berlaku. Sebenarnya tuan-tuan, hari ini, dalam dunia moden hari ini, Korea secara mendadak menduduki di dunia tempat kedua dalam pemikiran. Ini diasaskan kepada pertandingan matematik dunia ataupun ujian matematik yang dipanggil TIMSS yang diambil oleh seluruh dunia untuk melihat tahap pendidikan sebuah negara. Seluruh dunia mengambil ujian ini termasuk negara kita. Keputusannya, pemikiran terbaik dunia dijuari oleh Singapura. Singapura dianggap dunia sebagai sistem pendidikan terbaik dunia hari ini. Diikuti oleh Korea Selatan. Korea Selatan diiktiraf sebagai negara yang terbaik kedua dunia dalam sistem pendidikan dari segi pemikiran matematik. Matematik menentukan teknologi. Dan yang ketiga jatuh pada Jepun. Dan sekarang Korea Selatan boleh berbangga mereka telah mengalahkan Jepun dalam konteks pemikiran matematik. Walaupun dalam segi sains, konteks sains yang ada juga PISA, iaitu peperiksaan yang berkaitan dengan sains di peringkat sekolah, dapati bahawa Singapura masih menjadi juara dunia dalam kedua bidang matematik dan sains. Singapura menjuari dunia dalam konteks pemikiran moden di peringkat sekolah hari ini. Dan peringkat sekolah inilah yang bakal membentuk teknologi akan datang. Adapun England mendapat tempat yang 25 dunia, 25 dunia. Amerika 24-28 di dunia. Tuan-tuan, Amerika dan England sangat lemah dalam matematik. Matematik dikuasai oleh negara timur. Matematik dikuasai oleh negara timur. Dan itulah yang menunjukkan bahawa Korea Selatan telah bangkit dengan cepat dan matematik melambangkan teknologi. Kalau kita lihat teknologi sebuah negara itu maju, lihatlah matematiknya. Matematik yang dikuasai oleh pelajar sekolahnya, dan alangkah malang Malaysia antara tempat yang tercorok dunia dalam pertandingan TIMSS. Menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita jauh tertinggal dibandingkan dengan Asia Tenggara sendiri. Dan kita bincang tentang Korea Selatan. Dan bagaimana Islam boleh sampai ke Korea Selatan dalam zaman moden ini? Apabila Korea Selatan, Korea dipecah dua oleh penjajah. Penjajah baru ialah Amerika dan Soviet. Amerika dan Soviet Union ataupun Rusia merebut kuasa di Korea. Dan mereka membelah di kawasan garisan 38 darjah, untuk di atas untuk Korea Utara dan di bawah untuk Korea Selatan. Yang satu ialah mengamalkan demokrasi, kapitalisme, yang di atas dikuasai oleh Rusia, yang dasar mereka adalah komunisme. Kedua ini bersaudara tetapi dipisahkan oleh sempadan antarabangsa. Dan kita lihat bagaimanakah permulaan kepada konflik ini. Dan kita lihat Rusia melantik Kim Song sebagai Perdana Menterinya, manakala Amerika melantik Syngman Rhee sebagai Perdana Menteri di Korea Selatan. Dan ini memberikan konflik yang bermula konflik. Dan kita lihat Korea Utara menyerang Korea Selatan dan peperangan meletus. Peperangan ini sebenarnya didalangi oleh Amerika dan Rusia. Mereka ingin merebut kuasa, melihat pengaruh kuasa mereka, dan Korea ini menjadi medan untuk
pertaruhkan pengaruh mereka. Dan kita dapati bahawa Amerika menguasai sebelah selatan, Rusia menguasai sebelah timur, sebelah utara, dan bangsa-bangsa bersatu. Menghantar 16 buah pasukan negara yang terlibat dalam pasukan pengaman, dan termasuklah negara-negara Afrika Utara, Afrika Selatan, Amerika sendiri, Turki, Thailand, dan lain-lain. Sebanyak 16 buah negara yang terlibat dalam pasukan pengaman di Korea Selatan. Dan kita fokus pada Turki. Turki mengatakan 15,000 tentera, antara tentera yang paling ramai yang dihantar ke Korea Selatan. Dan mereka mempunyai agenda yang besar. Agenda itu digariskan oleh Perdana Menteri Turki ketika itu yang bernama Adnan Menderes. Adnan Menderes ini seorang yang asalnya pengikut Kamalis, Kamal Atatürk. Tetapi dia berubah pada akhirnya. Berubah daripada sekular kepada Islam. Dan inilah menyebabkan dia berbeza dengan semua Perdana Menteri yang datang sebelumnya sejak daripada Kamal Atatürk, dan dia mengubah sistem Turki kepada sistem Islam, dan lihat apakah yang terjadi kemudian. Dalam konteks ini, dia menghantar tenteranya untuk dihantar ke Korea. Dan kita lihat Turki mengamalkan secularism, sebagaimana yang Kamal Atatürk mengatakan, I have no religion, saya tidak ada agama. Kamu kata saya Islam, saya bukan Islam, kata Kamal Atatürk. And at times I wish all religion at the bottom of the sea. Saya harap semua agama dia selam ke dasar laut. Saya tidak percaya pada agama, kata Kamal Atatürk. Dan Menderes ialah sebahagian daripada rangkaian Atatürk. Dan sekarang dia berbeza. Dan dia menghantar tentera ke Korea, dan misinya adalah pengaman dan Islam. Oleh sebab itu, di antara tentera ini diutus antaranya adalah ulama. Yang menjadi imam asalnya adalah untuk tujuan tentera di Korea, tetapi pada masa sama mereka ingin perkenalkan Islam kepada masyarakat Korea. Dan di sinilah bermulanya episod baru dalam sejarah Korea moden. Islam bersinar kembali ketika Korea membawa tenteranya, dan seramai 150,000 tentera ini mempunyai peranan yang sangat besar di Korea. Apakah yang berlaku seterusnya? Dan mereka, imam mereka yang diutus khas oleh Perdana Menteri mereka, Perdana Menteri bernama Balfour. Dan selain pada itu, di tengah-tengah kem ini, mereka telah membuat satu pusat kebajikan. Dan mereka membuka ruangan kem tentera mereka kepada masyarakat Korea untuk menerima bantuan dan sebagainya. Akhirnya ada di antara masyarakat Korea yang basuh, dan mereka diberikan penjelasan tentang Islam. Awalnya 3 orang telah memeluk Islam. Inilah benih pertama zaman moden Korea yang kita boleh sebut bahawa benih pertama lahir pada kem yang dihantar ataupun yang ditubuhkan oleh pasukan pengaman Turki. Di situ adalah terkenalnya Abdullah Kim Yudo, Umar Kim Jim Yu, dan juga Muhammad Yoon Do Young. Inilah 3 tokoh awal yang direkodkan dalam sejarah Islam Korea moden. Peranan mereka sangat penting sebab mereka adalah 3 manusia pertama yang menerima hidayah Allah di Korea. Dan apakah yang berlaku seterusnya? Nasib Menderes terancam. Sekarang di Turki kita lihat akidah mereka adalah secularism. Secularism ialah menjadi agama kepada Turki moden. Di bawah Atatürk sekarang di Korea, Menderes telah mengembangkan Islam. Yang ini tidak dibenarkan oleh perlembagaan Turki. Begitu juga Adnan Menderes telah membenarkan azan yang diharamkan sebelum ini. Sebelum ini azan harus dilakukan dalam bahasa Turki. Sekarang diperbolehkan oleh Menderes. Kemudian tokoh-tokoh ulama dibebaskan oleh Menderes, termasuklah Said Nursi dan juga rangkaian mereka. Ini menimbulkan kemarahan kepada masyarakat Turki yang berpegang pada secularism, sedangkan Menderes telah membukakan ruang masyarakat Turki untuk kembali ke Islam yang asal. Dan rapasan kuasa dilakukan ke atas Menderes. Inilah Perdana Menteri yang kemudiannya dibawa ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Apakah kesalahan Menderes? Kesalahannya dia ingin kembali kepada Islam. Dan dalam perlembagaan Turki tidak boleh laksanakan Islam. Sebab Atatürk telah menerangkan bahawa Turki harus berpegang kepada secularism.
sekarang Menderes, Perdana Menteri yang ingin kembali pada Islam ketika zaman Osmaniyah, menerima hukuman yang sangat-sangat dahsyat, iaitu gantung sampai mati. Digantung dalam kawasan publik. Gambar ini dirakamkan sebelum digantung. Dan dia kelihatan tenang. Bagaimanakah Adrian Menderes yang asalnya daripada kumpulan sekulis Kamalis yang sama telah berubah menjadi kuasa Islam ataupun pemimpin Islam yang mengembangkan Islam di Korea dan melaksanakan Islam kembali di Turki. Kisahnya, dia menaiki sebuah kapal terbang di atas udara, tiba-tiba kapal terbang telah kerosakan enjin. Kapal terbang menjunam, jatuh. Ketika itulah dia bernazar, ingat kembali kepada Allah, berdoa dengan penuh keikhlasan. Ya Allah, sekiranya diselamatkan kami, maka saya akan melaksanakan Islam kembali di Turki. Tiba-tiba pertolongan ilahi berlaku. Kapal terbang selamat mendarat, dan itulah di antara sempena Adrian Menderes melaksanakan Islam kembali, tetapi dibenci oleh seluruh pemimpin Turki dan akibatnya dia digantung. Bagaimanakah tenteranya yang berada di Korea? Masa itu masih dia di dalam jawatan lagi sebelum dipanggil balik tentera daripada Korea. Inilah kubu Adrian Menderes bersama dengan dua pegawai utamanya yang digantung kerana ingin kembali pada Islam. Tuan-tuan, di Turki, untuk kembali pada Islam ialah satu jenayah. Agama Turki zaman Atatürk ialah sekular. Islam tidak dibenarkan sama sekali. Itu nasib Turki selepas Osmaniyah. Dan inilah kita kembali pada tentera Turki yang berada di Korea. Dan seorang imam lain yang bernama Zubek Koch menempa sejarah yang agung di Korea. Dia telah membuka lebih luas kem tentera Turki kepada seluruh rakyat Korea untuk kenali Islam. Dan dia galakkan tentera-tentera ini masuk dalam masyarakat dan perkenalkan Islam dalam bentuk yang mudah. Mengikut catatan Imam Zubek Koch, dia mengatakan, orang Korea sekiranya mereka diberikan hujah yang betul, mereka dapat menerima Islam dengan mudah. Dalam satu peristiwa, mengikut Imam Zubir Turki ini, dia mengatakan dia bersama dengan satu kumpulan orang Korea, dia pakai seperti Barat dan tidak menunjukkan dia pakai seperti Islam, dan dia bercampur dengan orang Korea. Hasilnya 59 orang Korea telah memeluk Islam selain pada 3 yang pertama tadi. Sekarang Islam telah berjumlah hampir 70 orang di Korea. Akibat ataupun selepas usaha yang dilakukan oleh Imam Zubek Koch ini, dan Zubek Koch ini dalam sejarah Turki terkenal sebagai orang pertama yang membawa perkenalkan Korea kepada Islam. Walaupun dalam sejarahnya kita lihat Imam Abdul Ghafur tadi lebih awal daripada Zubek Koch. Tuan-tuan. Dan selepas kekalahan, selepas dibunuhnya ataupun dihukumnya Adnan Menderes. Ingat tuan-tuan, sejarah Adnan Menderes yang ingin kembali pada Islam. Dan peperangan telah tamat. Selama 15,000 tentera Turki yang berada di Korea, mereka melihat Islam sedang berkembang. Mereka tidak sanggup kembali ke Turki. Sebahagian mereka kekal berada di Korea sampailah sekarang. Ada sebahagian mereka kembali ke Turki, sebahagian mereka kekal di Korea untuk sampaikan mesej Islam kepada penduduk Korea. Tuan-tuan, kalau melawat ke Seoul dan melawat masjid utama Seoul, Masjid Itaewon, tuan-tuan dapat melihat restoran Turki masih terdapat di sana. Barangkali saki-baki daripada tentera yang tidak kembali, ataupun kalau mereka yang datang kemudian, mereka membentuk satu identiti yang baru di Korea, dan kita harus memberi kepujian kepada Perdana Menteri Adrian Menderes yang punya cita-cita untuk mengembangkan Islam seluruh dunia, termasuklah Korea. Dan Islam berkembang walaupun perlahan, tetapi sangat mantap. Setiap yang telah memeluk Islam, mereka mengajak kawan mereka satu demi satu, dan average-nya dikatakan setiap tahun 1,000 penduduk tempatan memeluk Islam. Itu average. Sehinggalah sekarang, selepas 60 tahun kemudian, berlaku peristiwa yang pertama tadi. Sekarang dapati bahawa sekitar 60,000 ataupun 70,000 penduduk Korea utama, Korea
asal tempatan yang telah memeluk Islam menunjukkan bahawa usaha mereka ini berterusan dan setiap tahun bertambah ribuan penganut baru. Dan kemuncak daripada perkembangan Islam di Korea, tertubuhnya Persatuan Islamic Society yang kemudiannya berubah menjadi Korean Muslim Federation, ditubuhkan pada tahun 1955 semasa ketika tentera Turki masih berada di Korea. Dan 3 orang pertama tadi, antaranya Umar Kim Jong-il, menjadi presiden pertama Persatuan Islam. Dan mereka dengan usaha yang masih kecil membina sekolah Islam yang pertama. Dan inilah untuk tujuan anak tentera dan juga anak mereka yang baru masuk Islam, hanyalah beberapa puluh orang, mereka membina sekolah Islam yang pertama. Sebab sekolah untuk melatih anak-anak menjadi asas kepada pegangan Islam. Apabila satu tempat itu telah mempunyai orang Islam, maka sekolah inilah yang menentukan generasi akan datang. Didiklah anak-anak, dan kita akan lihat tunas inilah yang bakal menggantikan generasi yang awal. Dan itulah yang berlaku di Korea. Dengan tertubuhnya sekolah Chongjin Madrasah ini, maka kita lihat Islam berkembang di dalam masyarakat yang tidak ada Islam sama sekali. Dan mereka juga menerbitkan majalah yang bernama Korea Islam Herald, yang kemudian mengemukakan ataupun memuatkan berita-berita tentang umat Islam. Dan ini adalah usaha yang awal untuk menumbuhkan masjid yang pertama. Dan ini gambar yang dirakamkan perbincangan di kalangan Persatuan Islam Korea untuk menumbuhkan masjid pertama Korea. Tuan-tuan, kita ingat dalam tahun 50-an, Korea adalah negara yang paling miskin, antara yang paling miskin di dunia. Apatah lagi dengan Persatuan Islamnya. Kerajaannya miskin dan Persatuan Islam lagi miskin. Tetapi mereka memiliki cita-cita yang sangat kuat. Apabila ada pemimpin Islam yang datang Korea, mereka bersama membincangkan bagaimanakah umat Islam Korea membina masjid yang pertama. Akhir sekali, mereka bersetuju untuk membina masjid yang pertama. Dalam sejarah Korea, tuan-tuan, kalau kita pergi Korea, kita lihat sejarah Islam di Korea. Mereka mengatakan dalam zaman modern ini, sejarah Korea bermula pada tahun 1955 dengan Imam Zubir tadi dan Izam Abdul Ghafur. Kemudian ditubuhkan Persatuan Muslim pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 61, inilah timbulnya sejarah negara kita. Ketika itu bernama Persatuan Tanah Melayu. Ada seorang tokoh dari negara kita yang bernama Senator Ubaidullah, S.O.K. Ubaidullah, seorang dermawan yang sangat pemurah, telah melawat Korea dalam konteks untuk mengembangkan Islam dan menolong bagaimanakah untuk mengembangkan Islam di Korea. Dan dikatakan senator ini bersama dengan 14 orangnya telah sampai ke Korea melihat masalah umat Islam di Korea. Selain daripada urusan mereka untuk perniagaan dan sebagainya, mereka tumpukan mereka kepada umat Islam. Dan mereka melihat umat Islam sangat-sangat dhaif. Selepas 6 tahun daripada bermulanya Islam di Korea, maka diberikan bantuan oleh senator kita dan Senator Ubaidullah dari Malaysia ini. Sekarang bernama Malaysia, ketika itu nama Tanah Melayu, telah tercatat dalam sejarah Korea sebagai antara orang yang awal membantu perkembangan Islam di Korea. Dan Korea juga mencatatkan pada tahun yang selepasnya, ketika itu Perdana Menteri Tanah Melayu bernama Tengku Abdul Rahman, yang juga selepas kita untuk menjadikan negara Malaysia masih menjadi Perdana Menteri, memberikan bantuan yang banyak kepada persatuan ini. Bantuan inilah yang digunakan untuk membina masjid yang awal, masjid sementara, dibantu oleh Tun Abdul Razak dan dibantu oleh Speaker Dewan Negara, Dewan Rakyat, iaitu Haji Muhammad Noh ataupun Tan Sri Haji Muhammad Noh, yang sangat kaya, yang memilih Genting Highland. Dan dialah yang memberikan bantuan yang banyak sehingga Korea betapa merasakan terima kasih kepada Malaysia. Antara negara awal yang membantu Islam di Korea ialah Malaysia. Hari ini Malaysia disanjung di Korea oleh umat Islam, sebab antara sumbangan umat Islam lah daripada Malaysia lah yang kemudiannya membentuk masjid yang pertama. Dan di antara hubungan di antara Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak dengan Presiden Korea membuahkan satu perbincangan yang insyaAllah tersebut apakah yang dilakukan oleh pemimpin ini. Dan ketika inilah Tan Sri Ubaidullah
yang punya jasa yang penting dalam Islam di Korea. Dan dia membantu dengan keuangannya. Dia sangat pemurah dan dia adalah pengasas kepada Perkim negara kita. Dia adalah timbalan Presiden Persatuan AMC. Dia berasal dari India dan dia telah menyumbang satu sumbangan yang besar kepada sejarah Islam di Korea. Dan kita lihat Tengku Abdul Rahman memberikan bantuan yang banyak kepada masjid tersebut sehingga akhirnya berjaya untuk ditubuhkan masjid pada tahun 1974. Dan tuan yang melawat Korea ini menyaksikan masjid yang megah terdiri di atas bukit di Seoul yang disebut sebagai Masjid Itaewon, antaranya lah sumbangan Malaysia terhadap masjid ini. Walaupun ditambah oleh negara Arab yang lain kemudiannya, tetapi yang direkodkan oleh Korea, Malaysia adalah negara pertama yang memberikan sumbangan kepada Islam di Korea. Diikuti oleh Tun Razak. Tun Razak yang ketika itu adalah Timbalan Perdana Menteri dan mertuanya ialah Tan Sri Noh yang juga sangat dermawan yang menyumbangkan sumbangan yang besar kepada umat Islam di Korea. Dan pada tahun 1963, Presiden Pak Chung-hee daripada Korea Selatan melawat Malaysia. Dan ini satu sejarah hubungan Malaysia dengan Korea Selatan. Korea Selatan sangat miskin. Dan apakah bantuan yang diberikan oleh Malaysia kepada Korea Selatan ketika itu? Dan hubungan inilah yang mengeratkan antara Islam, antara Malaysia dengan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, diceritakan bahawa Presiden Pak Chung-hee melawat Tun Razak ketika itu timbalan Perdana Menteri. Di pejabat Tun Razak terdapat satu tulisan ayat Quran. Dan dalam sejarah Korea menunjukkan bahawa sejarah ini sejarah yang penting lawatan Presiden Korea ke Malaysia, ke Tanah Melayu ketika itu pada tahun 1963. Dan dia bertemu dengan Tun Abdul Razak dalam gambar ini. Gambar ini menggambarkan lawatan. Ini lawatan Pak Chung-hee ke pejabat Tun Abdul Razak. Diiringi oleh yang di-Pertuan Agong ketika itu. Dan di atas pejabat Tun Abdul Razak tertulis ayat Quran yang berbunyi innallah la yuqmin ma innallah la ma biqaumin hatta yuqim ma bi anfusihim. Dan Allah tidak akan mengubah satu kaum itu sehinggalah kaum itu mengubah apa yang ada di diri mereka sendiri. Dan Presiden Korea bertanya kepada Tun, apakah maksud tulisan Arab tersebut? Tun mengatakan bahawa sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehinggalah kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Dan ini memberi kesan kepada presiden tersebut. Dan di dalam ucapan ketika perpisahannya dia mengatakan Malaysia sangat bertuah kerana pegangannya ialah masyarakat yang bergantung kepada jati diri. Kami di Korea tidak demikian. Kami negara yang masih miskin, tidak ada jati diri, tapi Malaysia bertuah kerana mempunyai pemimpin yang ada jati diri dan setiap rakyat Malaysia mesti berubah dan Tuhan tidak akan mengubah nasib seorang kecuali mereka yang mengubah diri mereka. Inilah yang menjadikan hubungan antara Malaysia dengan Korea antaranya. Dalam pertemuan inilah dengan kemurahan hati Presiden Pak Chung-hee, dia telah memberikan hadiah kepada umat Islam di Korea satu tanah yang agak besar seluas 1,500 meter persegi yang menjadi tapak Masjid Itaewon sekarang. Ini boleh kita simpulkan hubungan antara Presiden Korea dengan Malaysia yang kemudiannya membuahkan satu hasil iaitu masjid pertama di Korea Selatan disebabkan hubungan jalinan antara Malaysia dengan Korea. Korea ketika itu sangat miskin, Malaysia jauh lebih kaya, walaupun kita baru merdeka, tetapi Korea Selatan lebih dahsyat daripada kita ketika itu, tetapi mereka telah berubah dengan begitu cepat hari ini. Gambar ini adalah gambar ketika lawatan Raja Faisal ke Jepun. Persatuan Islam Korea mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pemimpin ini dan mohon supaya diberikan bantuan untuk Islam untuk menyiapkan masjid yang bakal dibina. Peristiwa ini berlaku pada tahun 1970 dan apa yang berlaku di Jepun juga ada peristiwa yang selari dengan lawatan yang dilakukan oleh Almarhum Faisal ini. Dan akhirnya masjid pun terdiri. Masjid yang dicadangkan pada tahun 1970 berjaya didirikan pada tahun 1974
dah siap pada tahun 1976. Dan hari ini tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pergi melawat Korea, tuan-tuan harus melawat masjid sebagai simbol hubungan Malaysia dengan Korea. Masjid pertama yang didirikan di Korea. Di sinilah pusat perkembangan Islam yang awal, sehinggalah berkembang kepada bandar-bandar lain. Dan hari ini, dapati saya diberitahu bahawa terdapat 16 masjid di seluruh Korea Selatan hari ini yang berasal daripada masjid yang satu ini. Kita lihat imam yang dilantik ialah daripada kumpulan 3 yang awal tadi. Itu perkembangan awal yang berlaku di masjid ini. Dan hubungan Malaysia dengan Korea Selatan sangat hebat, sangat rapat sampai hari ini. Di depan masjid, tuan-tuan, jalan depan masjid ada restoran yang namanya Makan Restoran. Makan ini istilah kata Melayu yang melambangkan hubungan Malaysia dengan Korea Selatan. Tuan-tuan kalau pergi ke masjid Itaewon, jangan lupa singgah di kedai ini. Kedai makan inilah simbol persahabatan Malaysia dengan Korea. Dan tuan punya ialah saudara Abu Bakar yang juga saudara baru kita, kawan kenalan saya, dan dia membuka sebagai jadinan hubungan umat Islam, khususnya untuk umat Islam. Dan namanya diberikan khusus untuk umat Islam. Makan Restoran, dan makanan di sini sangat enak tuan-tuan. Silalah bila sampai ke Masjid Itaewon, turun ke jalan ke bawah dan cari restoran makan dan perkenalkan bahawa saya mendapat berita restoran tuan daripada penceramah ini. Itulah tuan-tuan, sahabat yang menjadi satu kenangan saya di Korea. Ada kisah yang saya ingin bercerita pada tuan-tuan tentang sahabat saya ini, saudara Abu Bakar yang sangat aktif dalam umat Islam di Korea. Muhammad Ali juga melawat Seoul pada tahun 1976 dan dia memberi suntikan kepada umat Islam. Dia melawat Masjid Itaewon dan dia barangkali mencadangkan supaya kegiatan sukan dilakukan masjid. Dan sejak itulah, bahkan lebih awal, taekwondo dijadikan sebagai satu agenda, satu aktiviti untuk menarik orang bukan Islam di masjid ini. Dan taekwondo dilatihkan sampai hari ini untuk menarik pemuda-pemuda bukan Islam kepada Islam, diperkenalkan melalui sukan dan juga kebajikan. Cukup menarik satu peristiwa. Seorang Muslim Korea bernama Abdullah Jun Daklin. Dia seorang baru saja masuk Islam. Dia balik ke kampungnya Sangyong di pinggir kota Seoul. Dia dengan sifatnya yang penuh dengan akhlak Islam, dia mengajak penduduk kampungnya untuk menerima Islam, dan hasilnya tuan-tuan sangat luar biasa. Seluruh kampungnya berjumlah 700 orang memeluk Islam pada tahun 1977. Islam bermula pada tahun 1955. Sekarang pada tahun 1977, 22 tahun kemudian, jumlah umat Islam yang diislamkan oleh saudara baru kita ini seramai 700 orang penduduk kampung ini. Dan kampung ini mencatatkan sejarah di Korea sebagai penduduk kampung yang 100% Islam. Di sinilah kita lihat merebaknya Islam ke seluruh Korea Selatan. Apabila penduduk yang berjumlah 700 tahun ini, 700 umat orang ini telah membentuk satu masyarakat yang dinamik, mereka mempunyai persatuan, rangkaian perniagaan, makanan halal dan sebagainya, maka dia menjadi contoh model umat Islam di tengah-tengah kota Seoul, yang kehidupan kota Seoul sebenarnya adalah untuk dunia semata-mata, tetapi di kampung Sangyong ini telah membentuk satu jemaah Islam yang jitu. Tuan-tuan sekiranya melawat ke Korea, jangan lupa mencari kampung Sangyong ini. Dia ada sejarah awal Islam di situ. Dan jangan lupa melawat tempat-tempat Islam yang ada hubungan Islam dan lihat sejarah bagaimanakah umat Islam di Malaysia menguji saham yang cukup penting dalam perkembangan Islam di bumi di negara tersebut. Inilah pemandangan Masjid Itaewon sekarang. Masjidnya sudah besar, 2 tingkat. Di atasnya lah Dewan Solat, di bawahnya lah pejabat, Dewan Syarahan, seminar dan sebagainya. Tangganya sangat tinggi dan duduknya atas bukit yang diberikan tanah ini oleh Presiden Pak Joji tadi. Presiden ini memberikan tempat yang sangat strategik untuk Islam, hasil hubungan dengan Malaysia. Dan ketika itu tempat ini ialah tempat gelap, tempat gangster, tempat kongsi gelap, tempat pelacuran yang paling buruk di Korea. Dan apakah maksud daripada Presiden untuk memberikan tanah di tempat yang paling ditakuti? Alhamdulillah.
selepas dibina masjid di sini, perlahan-lahan kawasan tersebut menjadi putih dan bersih hari ini. Tuan-tuan boleh melawat di kawasan masjid ini, boleh berjalan di lorong-lorong di depan masjid ini, dan lorong ini selamat sebab dipenuhi oleh umat Islam. Islam beri contoh pada seluruh masyarakat Korea, dan ini memberikan impak kepada masyarakat Korea yang melalui jalan tersebut, bahawa jalan yang penuh dengan maksiat satu masa dulu telah bertukar menjadi jalan yang aman tentram. Dan inilah yang memikat hati budi orang Korea untuk kenal Islam, walaupun mereka belum meluk Islam, tetapi mereka telah melihat contoh daripada masyarakat Islam di jalan kawasan depan masjid ini menjadi contoh yang baik untuk mereka ikuti. Imam yang awal ialah Imam Syekh Sulaiman Lee Heng Lee. Ini ialah imam yang awal di Masjid Itaewon. Dia belajar di Universiti Madinah, fasih bahasa Arab, dan kebanyakan tokoh-tokoh awal di Korea mereka bercakap dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Dan kalau kita bertemu dengan tokoh-tokoh ini, mereka bercakap fasih dalam bahasa Arab. Orang Malaysia mengaku dia Islam, orang Korea tegur dalam bahasa Arab, orang Malaysia tak boleh jawab. Dia kata, bagaimanakah kamu orang negara Islam tak boleh bercakap bahasa Arab? Memalukan. Dan itulah dikatakan oleh Korea. Orang Korea, tokoh-tokoh mereka semuanya bercakap dalam bahasa Arab. Dan pengalaman saya dengan saudara Abu Bakar tadi, Abu Bakar bercakap dalam bahasa Arab, fasih. Dan inilah yang mengherankan saya, bagaimanakah orang Korea yang baru mengenal Islam dalam 5-6 tahun, tiba-tiba boleh menjadi committed dan menunjukkan pengetahuan Islam yang kadang-kadang lebih baik pada kita sendiri. Dan cukup menarik, tuan-tuan, imam ini, Imam Syekh Sulaiman ini, asal orang Korea, membuat ucapan kepada tentera Korea. Tentera Korea yang bakal dihantar ke negara luar untuk sebagai tentera pengaman Bahasa Bersatu, diberikan ucapan oleh imam ini. Hasilnya 37 tentera Korea memeluk Islam pada masa yang sama. Pada masa selepas ucapan itu, terus 37 orang tentera mereka memeluk Islam, menunjukkan bahawa orang Korea kalaulah diberikan hidayah oleh Allah, mereka senang menerima Islam sekiranya diberikan dengan cara yang berhikmah. Dan ini ditunjukkan oleh para tentera ini. Tentera ini bersujud dalam masjid yang pertama di Korea, dan mereka lah golongan yang menambahkan lagi kekuatan Islam di Korea. Dan kebanyakan tentera ini mereka fasih bercakap Arab. Inilah yang saya kagum. Kebanyakan tentera Korea bercakap bahasa Arab. Apakah sebabnya? Sebab mereka bakal dihantar sebagai tentera pengaman ke negara Arab, umpamanya di Iraq satu masa dulu, di Afghanistan dan negara Syria dan sebagainya. Mereka diberi latihan bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang mereka punya ini nih, bahasa Arab yang fasihah. Dan mereka dapat akses kepada tulisan teks ataupun buku kitab bahasa Arab, dan mereka telah memahami Islam daripada teks yang asal, daripada bahasa Arab. Inilah kelebihan tentera Korea yang tidak ada pada tentera lain. Bahkan tentera negara kita sendiri pun, kita tidak semestinya memberikan pelajaran dalam bahasa Arab, dan itulah membezakan tentera Korea dengan tentera Malaysia. Tuan-tuan yang saya hormati, ini ialah imam yang ada sekarang. Imam inilah yang banyak kita lakukan hubungan dengan mereka. Imam Abdul Rahman Lee Yu-hwa. Dia asalnya seorang physicist yang kemudiannya pergi ke sekolah ataupun ke Universiti Madinah. Dia diberikan bantuan oleh kerajaan Saudi untuk mendapat ijazah di Universiti Madinah. Dia kembali ke Korea dan menjadi imam di Masjid Itaewon tersebut, mengembangkan Islam. Di situlah diadakan seminar, conference dan sebagainya untuk kepahaman umat Islam di Korea tentang berbagai aspek dalam Islam dianjurkan di Masjid Itaewon. Masjid Itaewon inilah menjadi pusat perkembangan Islam di Korea. Dan kita harus kenal seorang lagi, Dr. Abdul Wahab, dan dia bukan orang Korea. Dia datang berdakwah Korea pada tahun 1982. Dia kekal di Korea dan dia dilantik menjadi imam di sebuah masjid yang baru dibina, dan sekarang dilantik menjadi mufti. Mufti Korea yang pertama ialah orang Syria, namanya Dr. Abdul Wahab, dan dia memberikan pengajaran, ucapan, penerangan Islam kepada penduduk Korea, Islam dan Korea. Dan inilah kejayaannya. Pada satu masa, dia menjadikan Korea dan dia memberikan penerangan kepada pelajar-pelajar sekolah, pelajar universiti dan juga pegawai-pegawai yang mendekatkan Korea kepada Islam melalui mufti tersebut. Dan kita harus kenal tokoh mereka yang hebat ini.
yaitu Profesor Dr. Abdul Hamid Choi Yong Kim. Hebat tokoh ini, tuan-tuan. Saya kagum, dia adalah seorang pensyarah, menulis sebanyak 90 buku dalam berbagai bidang. Dan kemudiannya dia melanjutkan belajar di Mesir Madinah juga, dan balik ke Korea, menguasai bahasa Arab dengan sempurna, dan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Korea. Subhanallah. Tuan-tuan ingat tokoh di Jepun yang bernama Umamita. Di Korea kita ada Dr. Hamid Choi Yong Kim. Peranan mereka sama. Mereka terjemahkan Al-Quran daripada bahasa Arab yang asal, teks yang asal, ke dalam bahasa Korea. Terjemahannya sangat cantik. Saya diberitahu oleh orang Korea, terjemahannya sangat tepat. Dan inilah jasa profesor ini yang menunjukkan bahawa intelektual antara golongan yang tertarik dengan Islam di Korea, yang memberikan kedudukan Islam sangat tinggi di Korea, sebab yang terlibat, mereka yang menerima Islam ini, mereka yang ada pendidikan yang tinggi. Antaranya profesor ini, yang mengajar di universiti, depan dengan para pelajar, dan pelajar-pelajar mereka pula mengikut masuk Islam. Antara mereka sebab tertarik dengan karakter ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh pensyarah mereka. Inilah Korea. Dan Al-Quran pertama ini menjadi sejarah dalam sejarah perkembangan Islam di Korea. Tuan-tuan, sekarang Korea yang miskin pada waktu dulu, yang datang meminta bantuan kepada Malaysia, yang ketika itu sangat lemah, bola sepaknya juga kita selalu kalah setiap masa, mereka tidak menang dengan Malaysia. Sekarang mereka telah melonjak ke peringkat dunia, kita masih di tempat yang sama. Itulah Korea. Jati diri mereka adalah sangat kuat. Mereka membina teknologi, syarikat-syarikat mereka terkenal dunia. Samsung umpamanya, Hyundai, SK Telecom, LG dan sebagainya. Dan inilah kekuatan yang ada pada Korea. Mereka ingin menunjukkan bahawa sekiranya kami tidak ditindas, kami boleh membangun sebagaimana negara maju lain. Sebagaimana Jepun ialah sebagai rivalnya. Dan mereka ingin menunjukkan pada Jepun bahawa Korea boleh menandingi Jepun suatu masa nanti. Dan dalam keadaan sebahagian daripada teknologi, mereka telah menguasai, melebihi Jepun. Mereka mempunyai engineer mereka di seluruh dunia. Dan kita lihat syarikat Jepun yang terkenal paling tinggi ialah Samsung. Diikuti Hyundai, POSCO, LG dan juga Capco. Ini menyebabkan mereka menghantar juruterang mereka ke seluruh dunia. Yang menariknya, apabila dihantar ke negara Arab, mereka perkenalkan, mereka memberikan ilmu bahasa Arab kepada pegawai mereka. Dan inilah yang memudahkan pegawai ini kemudiannya balik ke Korea memeluk Islam. Sebab mereka melihat apa yang disaksikan di negara Arab, umpamanya di Dubai ataupun di Qatar dan sebagainya, Abu Dhabi, dan mereka tertarik dengan Islam melalui bahasa Arab yang mereka kuasai sebelum pergi keluar daripada Korea ini. Inilah dasar Korea. Perkenalkan bahasa, dan saya bincangkan ialah bahasa Arab. Bahasa lain juga demikian. Kalau hantar ke Eropah, mereka perkenalkan bahasa-bahasa Eropah kepada pegawai mereka. Dan inilah memberikan kekuatan kepada Korea. Dalam hubungan mereka dengan negara Arab umpamanya, ataupun dengan negara yang lain, Arab Saudi banyak membantu Korea dalam konteks ini. Disebabkan hubungan yang lama di antara ketika Rabitah lagi, mereka telah memberikan sumbangan kepada Korea. Sehinggalah gambar ini menunjukkan bahawa duta Arab Saudi memberikan derma kepada Presiden Islam di Korea untuk penubuhan sekolah Islam yang pertama. Yang tadi sekolah yang dibuka oleh Turki ialah sekolah yang tidak proper, sekolah dibukakan untuk anak-anak tentera. Tetapi ini sekolah yang awal, sekolah yang proper. Dan sekolah ini diletakkan di sebelah Masjid Etiwan. Kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Etiwan, tuan-tuan berada bahawa sekolah ini pejabatnya berada di pinggir Masjid Etiwan. Dan Universiti Hancock. Universiti Hancock di Korea terkenal dalam berbagai bidang teknologi. Tetapi yang menariknya, universiti ini membuka jabatan bahasa moden, termasuk bahasa Arab, bahasa Melayu. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita pergi ke sini, orang Korea bercakap bahasa Melayu, sebab di situ ada jabatan bahasa Melayu. Ketika bahasa Melayu tidak digemari negara sendiri, dia berkembang di China, dia berkembang di Korea, dia berkembang di Jerman, dia berkembang di Belanda. Itulah sifat bahasa Melayu yang sangat indah. Dan saya diberitahu oleh seorang Itali mengatakan bahasa Melayu ialah antara bahasa yang terindah untuk percintaan. Sebab dalam bahasa Melayu, kata-katanya cukup menyentuh hati dan perasaan. Bukan saya kata, tetapi orang yang
menyatakan demikian dalam kajian perbandingan bahasa. Bahasa kedua yang boleh menyatakan perasaan cinta anak muda ialah bahasa Itali, kata tokoh tadi. Yang lain ialah bahasa Melayu. Saya tidak tahu, tapi itulah angkuan mereka, dan bahasa Melayu berkembang di Universiti Hancock, tuan-tuan. Kita ada pensyarah di sana. Orang Malaysia menjadi pensyarah bahasa Melayu di sana. Dan kalau tuan pergi Korea ke Universiti Hancock, tuan-tuan boleh menyaksikan apa yang saya sebutkan tadi. Dan yang saya sebutkan di sini adalah bahasa Arab yang dikembangkan di Universiti Hancock ini untuk pegawai-pegawai Jepun sebelum mereka bertolak ke luar negara. Dan hasilnya, tuan-tuan, hari ini umat Islam bertambah dan bertambah, dan dikatakan 600,000 umat Islam keseluruhan di Korea, satu jumlah yang sangat besar, dan masjid telah dibina bertaburan di seluruh Korea, termasuklah di Busan, termasuklah di Jeju, di Gwangju, di Daegu, dan di tempat-tempat yang lain. Ada 16 masjid utama selain pada surau-surau ataupun musala yang kecil, tetapi masjid utama terdapat 16 masjid yang sedang berkembang di Korea Selatan hari ini. Antaranya Masjid Busan, Masjid Jeju adalah masjid-masjid utama yang dibina selepas Masjid Itaewon. Dan kita lihat di Busan, dibina pada tahun 1980, menjadi tempat perkembangan yang penting selain pada di Seoul. Di Busan merupakan satu pusat kedua perkembangan Islam di Korea, dan di sini kita lihat bagaimanakah hubungan Islam dengan dunia luar terus berlaku, dan mereka mengadakan simposium, seminar, ucapan ataupun syarahan dalam berbagai bidang di masjid yang sama untuk tujuan masyarakat setempat Islam dan bukan Islam. Ini ialah pusat Daejeon, pusat Islamic Center Daejeon, termasuk masjidnya. Dan tuan-tuan boleh menghubungi sekiranya tuan-tuan melawat ke Korea, dan di antara pelancong yang sangat ramai di Korea ialah antaranya negara kita. Hubungan sejarah antara kita dengan Korea ini bertapak sejak daripada kita merdeka, dan itulah menyebabkan hubungan pelancong daripada Malaysia sangat ramai di Korea. Selain pada mereka tertarik dengan filem-filem Korea yang mereka tonton di Malaysia, mereka ingin melihat kembali apakah yang berlaku di Korea. Tetapi yang saya ingin cadangkan, tuan-tuan, ialah masjid, pusat Islam dan juga masyarakat Islam yang ada bertebaran di seluruh Korea, dan itulah untuk kita kaji seterusnya bagi mereka yang melakukan kelautan ke sana. Dan kita lihat, tuan-tuan, inilah profesor di sebuah universiti di Korea. Dia juga menjadi contoh kepada masyarakat Korea. Tokoh-tokoh yang menjadi Islam ialah tokoh-tokoh intelektual mereka. Dan profesor ini menjadi presiden menjadi dekan kepada fakulti Cultural Anthropology dan sebagainya. Dalam berbagai bidang kita lihat yang awal menerima Islam di Korea ialah mereka yang intelektual. Intelek mereka. Dan ini memberi gambaran kepada bahawa Islam ialah agama intelek. Sebab untuk menyampaikan agama ini kepada intelek harus diberikan secara intelek. Dan hikmah ialah bergantung kepada sasaran kita. Untuk kita masuk dalam masyarakat yang intelek, maka harus Islam diperkenalkan dengan intelek. Itulah sebab Korea banyak mengadakan seminar di peringkat antarabangsa. Pemikiran dan berbagai bagaimanakah ekonomi dan sebagainya, politik yang diperkenalkan dalam perbincangan di seluruh pusat Islam di Korea, menjadikan tarikan untuk intelektual mereka menerima Islam. Dan inilah CEO Samsung yang telah memeluk Islam. Memeluk Islam di Korea, di Indonesia katanya. Saya tak tahu apakah latar belakangnya, tetapi ini menggambarkan tokoh korporat mereka, tokoh CEO ataupun bos Samsung telah memeluk Islam, dan itulah yang digambarkan oleh mereka yang menerima Islam di Korea ialah golongan-golongan yang merupakan contoh kepada masyarakat. Dan ini kekuatan yang ada pada Korea yang terlibat dengan Islam pada peringkat awal ini, dan selepas 60 tahun kemudian ini yang kita sedang saksi sekarang yang sedang berkembang di Korea ialah golongan pensyarah, golongan teknokrat, golongan bisnes, golongan yang terlibat dengan masyarakat, dan juga mereka yang digelar sebagai intelek. Tuan-tuan yang saya hormati, Islam terbuka pada seluruh masyarakat sekarang. Antaranya artis mereka, tuan-tuan terkenal dengan Daud Kim, seorang tokoh K-pop mereka yang banyak mempunyai YouTube dalam media massa, dalam internet, dan tokoh yang mereka lain ialah Abdullah Al-Qori. Ini contoh-contoh anak muda yang mengikuti jejak langkah mereka yang intelek tadi. Mereka menerima Islam dan mereka menerima dengan hujah yang kuat. Perdebatan, penerangan, perbincangan yang hikmah menyebabkan anak muda sekarang, anak muda Korea,
memilih Islam disebabkan keindahan Islam, akhlak dan cara hidup, bertolong-menolong, dan juga bagaimanakah masyarakat Korea ada di Islam. Mereka dilatih untuk hedonism, dan sekiranya mereka kecewa, mereka bunuh diri. Islam menjadi penamat kepada pemuda-pemudi ini. Kita lihat di antara artis-artis ataupun di antara artis ada yang meluk Islam sebab mereka melihat dunia mereka, dunia yang penuh glamour, tetapi ketika kesorangan jiwa mereka kosong, dan ini tunjukkan oleh dua pemuda ini sebagai contoh kepada pemuda lain, antaranya Daud King dan juga Abdullah Al-Qori. Mereka adalah merupakan pendakwah sebagai duta kepada pemuda Korea di seluruh dunia, dan tuan-tuan boleh merujuk pada orang muda ini untuk mengetahui tentang seluk beluk tentang Islam di Korea. Dan cukup saya kagumi. Abdullah Al-Qori ini, dia di dalam YouTube, dia mengajar tentang perkara-perkara tentang Islamic Science, tentang falsafah, tentang perjuangan, tentang contemporary Islam, yang cukup hebat. Walaupun anak muda ini, tuan-tuan cuba masuk dalam YouTube dan tuan-tuan cari Abdullah Al-Qori. Kadang-kadang dia bercakap dalam bahasa Arab. Dan itu dah saya kagum bahawa Korea daripada bahasa Koreanya, bila meluk Islam, mereka menguasai bahasa Arab, dan ini cukup kita kagumi sebab kita di Malaysia, Islam sudah 500 tahun dan kita masih membaca Al-Quran dengan terjemahan. Ini memalukan kalau kita bandingkan dengan pemuda Korea yang mereka fasih pada bahasa Arab. Apakah sebabnya? Rupa-rupanya mereka baru menerima Islam. Mereka dapat merasakan kemanisan Islam. Sedangkan kita telah lama Islam, kita sudah tidak rasa manis lagi Islam. Dan sebagaimana orang terdahulu, begitulah kita menjadi ikutan dan membezakan kita dengan masyarakat yang memilih Islam sebagai cara hidup mereka, tuan-tuan. Dan penyanyi-penyanyi Korea yang sentiasa dipuja oleh pemudi-pemudi seluruh dunia, mereka sebahagiannya memilih cara Islam. Dan inilah yang menimbulkan satu fenomena baru, termasuklah artis mereka. Artis mereka antara yang meluk Islam ialah K-pop, yang terkenal dalam filem Korea, dalam nyanyian-nyanyian mereka, menjadi model pada anak muda seluruh dunia. Dan katanya K-pop ini mengatasi pop yang ada di barat. Dan kita lihat bagaimanakah rangkaian mereka berpakaian cara Islam menjadi satu identiti baru kepada artis di Korea. Mereka gembira dengan pakaian ini dan mereka merasakan selamat dan mereka membentuk satu identiti. Tuan-tuan, sekarang zaman teknologi. Pengaruh yang dimainkan oleh artis ataupun mereka yang bangun Islam daripada kalangan artis ini mempengaruhi ramai daripada pemuda-pemuda di luar sana, termasuklah gadis-gadis di luar daripada Korea. Dan satu contohnya ialah tokoh ini ataupun Miss Song Bora. Dia menjadikan internet, menjadikan YouTube, menjadikan Facebook dan lain-lain, menjadikan ini sebagai media untuk perkenalkan Islam ke seluruh dunia. Dan dia mempunyai 200,000 followers dan dia perkenalkan Islam melalui pakaian. Ada yang ingin mencoba Islam melalui pakaian, sama ada mereka daripada Korea ataupun di luar Korea. Dan ini satu contoh, tuan-tuan. Ini zaman teknologi. Kita harus menggunakan teknologi ini. Sebab kalau kita tidak gunakan teknologi ini, propaganda terhadap Islam lebih kuat. Dan kita harus menjadi tanggungjawab sebagaimana dilakukan oleh putri ini ataupun oleh gadis ini yang masih muda, yang perjuangkan Islam melalui medsos sebenarnya, ataupun daripada internet dan sebagainya. Sekarang tuan-tuan, rise of Islam in South Korea. Di situ kita lihat pelajar-pelajar kita daripada Asia Tenggara, negara Islam, daripada negara Arab yang berkumpul di Korea, yang bercampur dengan putri-putri atau pemuda-pemuda Korea, memberikan satu identiti baru. Pada mulanya mereka ingin berkenalan dan mereka ingin berpakaian sama seperti orang Islam. Dan akhirnya mereka memeluk Islam. Dan inilah yang memberikan satu fenomena baru kepada masyarakat Korea yang kita lihat dalam zaman-zaman yang terakhir ini. K-pop, tuan-tuan, terkenal seluruhnya. Dan mereka gembira, pakaian mereka menjadi pakaian barat. Mereka meninggalkan pakaian tradisi mereka yang mereka warisi sejak turun-turun. Di sebalik K-pop ada agenda, di sebalik agenda. Agenda kita lihat Amerika sedang mempunyai pengaruh dengan Rusia, Amerika Utara dan Selatan, ataupun Korea Utara dan Selatan. Sekarang K-pop ialah tajaan Amerika. Pakaian-pakaian anak-anak muda mereka ialah pakaian barat. Cara mereka berhias, cara mereka menyanyi, cara barat. Dan mereka ada agenda.
pengaruh K-pop ini sangat luas. Tetapi yang terlibat dengan K-pop ini, jiwa mereka kosong, dan sekiranya ada satu perkara yang tidak mereka setujui dan mereka tertindas ataupun perasaan mereka tertekan, mereka membunuh diri. Di Korea, tuan-tuan, pelajar-pelajar Malaysia mencerita pada saya, sepanjang dia duduk 2 tahun di Korea, di Universiti Korea, dia melihat dengan mata kepalanya orang Korea membunuh diri, dan dia lihat 2 peristiwa sepanjang 2 tahun dia berada di Korea, mereka membunuh diri di depan matanya, menunjukkan bahawa fenomena bunuh diri adalah fenomena yang sangat biasa di sebalik kebahagiaan yang ditunjukkan dalam filem mereka. Tuan-tuan, filem Korea ditajuk oleh Barat. Oleh sebab itu, dia tidak akan berkembang sekiranya Barat tidak mengembangkan ini. Barat ada agenda. Mereka ingin Kristiankan Korea. Dan mereka melihat Islam mempunyai peranan, dan mereka melihat bahawa Kristian harus dikembangkan lebih daripada Islam. Dan inilah yang mereka tunjukkan dalam filem mereka. Dalam filem mereka, mereka tunjukkan hedonism, kemewahan Barat, kecantikan. Pelakon-pelakon mereka dipilih pada yang tercantik. Dan di sebalik itu, sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, Kristian diperkenalkan melalui filem mereka. Norma Barat diperkenalkan dalam filem ini. Konflik budaya diperkenalkan. Khurafat, mereka menyembah apa yang tidak disembah oleh masyarakat mereka yang asal. Perseteruan, balas dendam, dengki, bunuh diri menjadi fenomena dalam filem-filem yang ditajuk oleh Barat, yang dikembangkan melalui filem Korea, yang ditonton oleh seluruh pemuda-pemudi kita di seluruh dunia, termasuk negara Islam ini. Dan mereka ada agenda di dalam agenda, sehingga sebagaimana filem Hollywood, semakin lama kita melihat filem Hollywood, semakin kita benci pada Islam. Semakin lama kita melihat filem Korea, kita akan menimbulkan satu perasaan hedonism. Bagaimanakah kecantikan menjadi pujaan kepada seluruh yang ditujukan, sebab Barat akan memilih pelakon-pelakon yang terbaik di Korea untuk ditunjukkan, untuk membawa identiti Barat, dan inilah yang sedang berlaku. Tuan-tuan, bunuh diri. Korea negara yang paling rapuh. Paling rapuh di dunia, pemudahan diri. Kita lihat Korea hampir tidak ada pegangan sebelum mereka memeluk Islam. Sekiranya mereka dalam keadaan asal, mereka kecewa, dan mereka boleh membunuh diri dalam sebab yang sangat kecil. Pemudahan diri ialah berlaku fenomena yang sangat-sangat lumrah dalam masyarakat Korea. Dalam statistik ini kita lihat kadar pemudahan diri Korea paling tinggi di dunia, antara yang paling tinggi berbanding dengan Belgium, Jepun, Hungary. Korea memiliki tempat yang pertama. Dan inilah peranan Islam. Dan mereka yang kecewa inilah, jiwa mereka yang tidak tentram inilah, yang apabila sekali-sekala mereka mendengar ayat Quran, sekali-sekala mereka melihat pakaian-pakaian pemuda-pemuda yang sopan, dan inilah yang menarik mereka yang terlibat dengan kemewahan hedonism ini untuk mendekat Islam apabila mereka, jiwa mereka kosong di dalam mencari kebahagiaan di atas muka bumi. Inilah pemandangan di kota, inilah pemandangan di depan masjid, tuan-tuan, Masjid Itaewon. Pemandangannya ialah pemandangan muda-mudi. Kalau kita melawat di Seoul, tuan-tuan, hampir tidak ada yang sebayang dengan saya. Saya 2 kali pergi ke Seoul, dan dapati hampir tidak ada orang yang sebayang dengan saya. Semuanya pemuda-pemudi. Yang seluruh bandar ini ialah bandar muda-mudi. Dan muda-mudi ini sangat-sangat rapuh jiwa mereka. Dan sekarang peranan Islam untuk perkenalkan kepada mereka, dan inilah memberikan satu impak kepada pemuda ini. Dan kadang-kadang mereka mendengar daripada bacaan Al-Quran, azan dan sebagainya, yang menyebabkan mereka terceceri ketenteraman, dan mereka mencari kebahagiaan, dan mereka tidak tahu bahawa kebahagiaan berada dalam jiwa masing-masing, sedangkan mereka mencari kebahagiaan dalam hedonism, mereka tidak akan temui sama sekali. Ini menggambarkan ketenteraman walaupun pemandangan di satu jalan di Korea, dan inilah di depan masjid kita yang tenang, yang sebelum ini ialah tempat pusat pergaduhan, tempat gangsterism, di tempat gelap dan pelacuran, sekarang telah bersih segala-galanya. Kerajaan Korea mengatakan terima kasih kepada Islam. Islam mengubah kawasan Itaewon ini menjadi kawasan yang tentram berbanding dengan kawasan-kawasan yang tidak dimasuki oleh Islam lagi. Dan ini memberikan satu impak kepada penduduk Korea itu sendiri. Dan Islam diperkenalkan dengan banyak cara. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, sekarang terdapat 60,000 katanya, ataupun lebih, orang Korea yang asal yang berislam. Daripada 260,000 yang dalam tahun 2018 yang lepas, dan sekarang telah bertambah dengan begitu banyak sekali. Dan masih lagi Masjid Itaewon menjadi pusat kegiatan, dan Masjid Itaewon ini telah melempah ke seluruh kawasan luarnya, dan mereka perlu membesarkan masjid ini.
dan bantuan tuan-tuan sangat diperlukan. Dan kita lihat sekarang di Korea sangat tinggi cabaran mereka. Walaupun sebahagian mereka sedang menghayati Islam, tetapi cabaran sangat besar di tengah-tengah kota yang mengamalkan hedonisme. Pertamanya, waktu fajarnya sangat awal, pukul 3 pagi. Bagi mereka yang meluk Islam, mereka subuhnya awal sangat. Ketika bulan puasa, mereka terpaksa bersahur dan subuh telah masuk pada pukul 3 pagi. Itulah cabaran-cabaran bagi mereka yang baru meluk Islam. Halal meat, dan di Korea kita ada persatuan yang menjaga perkara ini. Tuan-tuan boleh melihat sepanjang jalan yang menuju ke masjid ada halal meat dan halal restoran, dan tuan boleh menikmati makanan Korea yang indah di situ. Dan Muslim food ada di mana-mana. Dan kita lihat inilah cabaran mereka. Mereka mengatakan Islam ganas. Antara hambatan untuk orang Korea menerima Islam ialah mereka, media barat yang sangat-sangat mengembangkan bahawa Islamophobia, Islam ganas inilah yang menjadi antara cabaran untuk Islam berkembang dengan lebih cepat, sebab mereka ditakutkan oleh media barat. Dan Christianity, Kristianasi berjaya secara menyeluruh di Korea. Apabila mereka menguasai Korea Selatan, walaupun di barat mereka telah meninggalkan agama mereka, tetapi mereka kembangkan di Korea Selatan. Sekarang dalam filem-filem mereka, di dalam K-pop mereka membawa identiti yang di sebalik daripada filem mereka ada diselitkan dengan kristianisasi ini. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat bancian antara mereka dengan Korea Selatan lebih teguh berpegang pada gereja berbanding dengan mereka sendiri, dan inilah yang menyebabkan mereka menjangkakan Korea Selatan menjadi tapak baru kepada Kristian di sebelah timur. Inilah hambatan-hambatan pada Islam. Pemuda-pemudi lebih tertarik kepada gereja sebab di situ ada segala kemewahan. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat waktu malam, inilah gambaran Banaso, penuh dengan gereja. Berbanding dengan pusat Islam yang terpencil, di tempat-tempat yang terpencil. Dan kita lihat perkembangan Kristian sangat mewah. Pegawai kementerian kita memberitahu bahawa pendakwah Kristian ini telah tersebar ke dalam setiap kedutaan kita. Termasuklah driver, pemandu, diasuh oleh kumpulan ini untuk mendakwah kepada pegawai kita. Dan ini diceritakan oleh attaché kita di Seoul. Ini tuan-tuan, hambatan-hambatan yang berlaku di Korea. Dan Korea adalah tempat lawatan yang sangat terkenal. Musim bunganya, kalau di Jepun ada sakura yang warna pink, tetapi di Korea ada white sakura yang lebih indah. Dan ada banyak tempat-tempat lawatan yang terkenal. Dan inilah tuan-tuan, terdapat perkahwinan antara pemuda Malaysia atau pemuda putri Korea dengan orang luar, antaranya dengan Malaysia. Dan inilah antara hubungan antara Malaysia dengan Korea ditambahkan dengan tahap perkahwinan, dan ada satu contoh yang kita sebutkan dalam konteks ini. Dan tuan-tuan yang ingin mengkaji Islam di Korea, silakan. Dan tuan-tuan boleh menyewa apartmen yang murah di pinggir kota Seoul, dan tuan-tuan boleh merujuk pusat Islam untuk mendapatkan tempat-tempat yang sesuai untuk buat kajian Islam. Dan tuan-tuan perlu berada seminggu atau lebih di Korea untuk mencapai tempat-tempat yang saya maksudkan tadi. Dan ini cukup memberikan impak kepada kita bahawa bagaimanakah Islam berkembang di negara yang masih baru hayat Islamnya pada zaman moden ini. Dan kita lihat bahawa kalau di Jepun masalah tanah kubur sangat sukar, tetapi di Korea alhamdulillah kerajaan kota telah menyediakan satu kawasan tanah kubur yang sangat lapang di puncak gunung. Kalau orang Jepun membakar mayatnya, tetapi orang Korea mengemunikan menanam mayatnya sama seperti kita, dan ini kawasannya diberikan ruang kepada umat Islam untuk mengemuikan, dan masyarakat ini kita ada satu kawasan yang cukup cantik. Inilah perkumpulan Islam di kawasan yang disebutkan sebagai kawasan di luar kawasan Seoul, dan ada hubungan dengan keluarga saya perkumpulan ini. Yang saya nak sebutkan lepas ini, tuan-tuan, kisah sedih yang berlaku pada keluarga kami berlaku di sini. Kisahnya bermula, saya rakamkan peristiwa ini dalam buku saya, dari Seoul, dari Bangi ke Seoul. Tuan-tuan boleh baca buku ini. Barangkali ada pasaran di kedai lagi, ataupun tidak ada, saya tidak pasti. Tetapi saya rakamkan kisah sentimental saya, hubungan saya dengan Korea. Mudah-mudahan saya mempunyai secepis hubungan
dengan sejarah Islam di Korea. Kisah bermula, saya ke Korea bersama dengan keluarga saya. Inilah rombongan keluarga saya pergi Korea pada tahun 2017 lepas. Keluarga saya pergi untuk tujuan pelancongan, tetapi saya pergi dengan tujuan berbeza. Dia pergi dengan jemputan daripada Persatuan Islam Korea. Mereka menjemput saya. Inilah di antara ahli Islam Korea. Mereka menjemput saya untuk memberi lecture di Masjid Itaewon. Mereka memberi hormatan kepada seorang Malaysia yang jauh ini, bukan orang Arab, untuk memberi kuliah kepada sekitar 30 hingga 40 orang Korea di kalangan pelajar, pensyarah dan masyarakat awam. Mereka menjemput untuk berikan masa saya sepenuhnya 2 hari penuh, memberikan kuliah di dalam bidang yang saya biasa bercakap di luar, iaitu tentang epistemologi. Dan saya juga dikehendaki bercakap tentang maqasid asyariah dan juga etika. Dan saya sanggup. Dan inilah rupanya Abu Bakar dan Saudara Amin yang menjemput saya bagi pihak Persatuan Islam di Korea, dan mereka menyediakan tempat yang istimewa untuk saya berikan kuliah pada 2 hari, pada 31 Ogos, 31 Mac dan 1 April. Apa yang berlaku ialah seorang daripada keluarga saya telah meninggal dunia di sana. Inilah yang saya sebut di sana. Dan saya bercakap tentang epistemologi. Seorang daripada keluarga saya telah meninggal dunia, yaitu isteri saya. Dan inilah permata hati kami, keluarga kami, yang telah meninggal dunia, mengembuskan nafas yang terakhir di Korea. Siapa sangka kita daripada Malaysia dan kuburnya berada di Korea. Kubur yang saya tunjukkan tadi adalah kubur yang terlibat, yang di tempat itulah dikumikan isteri saya. Dan inilah gambar anak saya, Syukran, dan emaknya ketika menunaikan umrah yang terakhir. Kita melakukan ibadah umrah ini pada bulan awal, bulan Januari, dan arwah meninggal pada bulan Mac. Hanyalah 2 bulan perpisahan daripada umrah kita terakhir. Dan ketika di Mekah, dia menyatakan pada anaknya bahawa barangkali inilah umrah mama yang terakhir. Benar, firasatnya benar. Dia berdoa untuk meninggal dunia di Madinah sebab kelebihan-kelebihan yang ada dalam hadis. Tetapi Allah takdirkan dia bukan di Madinah, tetapi di Korea, tempat yang 10,000 batu, beribu kilometer daripada tempat yang dia doa. Itulah kehendak ilahi. Tuan-tuan yang saya hormati, apabila kematian berlaku, saya bakal memberi ucapan, memberi kuliah 2 hari. Pada 31 Mac, hari yang saya dikehendaki memberi kuliah, dan arwah telah meninggal dunia. Majlis telah tergendala, dan kita merancang, Allah merancang yang lain. Kedutaan kita telah menghubungi saya dan mengatakan bahawa Korea tidak akan membenarkan pengemudian untuk rakyat asing di negara Korea. Dan kementerian melalui pegawainya mengatakan bahawa kami boleh urus untuk mengembalikan jenazah ke Malaysia, tetapi Tuan harus menanggung seluruh pembelajaran. Dan itulah cabaran yang berlaku. Dan inilah pemandangan di bilik mayat dan kisah sejarah Abu Bakar tadi. Yang menjemput saya bagi pihak Persatuan Islam, dan saya rupanya sebagai tetamu kepada kerajaan Korea. Saya adalah tetamu kepada kerajaan Korea melalui Persatuan Islam. Dan dasar Korea tidak membenarkan pengemudian di Korea, tetapi kata Persatuan Islam, sekiranya saya ingin dikemumikan isteri saya di Korea, kami boleh uruskan dengan kerajaan kami. Dan alhamdulillah, pengurusan jenazah isteri saya diuruskan sepenuhnya oleh Persatuan Islam, dibantu oleh kedutaan besar kita di Seoul. Dan adalah gambar-gambar yang saya ingin berkongsi. Takdir telah menyebelahi kami. Tujuan pergi untuk memberi kuliah dan untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat Islam Korea. Sebagai sejarah secepis, sejarah diri saya, keluarga saya dengan Islam Korea. Tetapi Allah merancang yang lain. Dan inilah keluarga kami ketika menyembelihkan jenazah. Kami berada di luar Masjid Itaewon, diselesaikan oleh muslimat yang dibantukan oleh pelajar-pelajar kita yang berada seluruh Korea. Mereka datang. Bila mendengar kematian di sini, mereka segera datang. Pegawai-pegawai kita daripada kementerian, terima kasih semuanya. Dan masyarakat Korea, peserta-peserta yang bakal ikut kuliah saya, mereka juga bersama dengan kami. Dan apabila jenazah selesai dimandi,
Dan inilah di antara mereka yang terlibat, pelajar-pelajar kita di Seoul. Mereka bersama-sama bergembira, bersedih dengan saya, bersimpati dengan kami, dan mengikuti kami ke perkuburan yang jauhnya barangkali 80 km daripada Bandar Seoul, di satu tanah perbukitan atau pegunungan bernama Jeonju. Tuan-tuan yang melawat Korea, silalah jadikan tanah perkuburan Islam di Jeonju sebagai satu agenda lawatan tuan. Di situ ada sejarah keluarga kami yang disemadikan buat selama-lamanya di situ. Dan dia adalah Puan Samsiah Yusof, Hajah Samsiah Yusof, dan inilah gambar keluarga kami bersama dengan pelajar yang menyempurnakan jenazah tersebut. Dan anak lelaki saya mensolat jenazah bersama dengan masyarakat Korea lain di depan Masjid Itaewon. Tangganya sangat tinggi untuk dibawa ke atas masjid, tetapi kami hanyalah bersolat di depan Masjid Itaewon. Allahumma birilaha warhamha wa'afiha wa'afuha wa akrim nuzulha wasi' madkhalha wasil bil wasadi wal barad. Allah mutaqabbal minna. Doa. Dan itulah yang menjadi kenangan kami ketika musim spring sedang bermula. Di sinilah pemandangan pegawai-pegawai Korea, pegawai kementerian kita, pelajar-pelajar, masyarakat yang bakal mengikuti kuliah saya, mereka bersama untuk mengiringi jenazah ke tempat pengemuyan. Inilah Masjid Itaewon, tempat yang saya harus memberikan kuliah, dan saya menjengak ke dalam dewan kuliah. Peserta telah penuh. Saya memberitahu bahawa kematian telah berlaku pada keluarga saya minta maaf, saya tidak boleh memberi kuliah. Rupa-rupanya mereka hanyalah datang untuk mendengar kuliah saya. Saya adalah pensyarah yang memberikan kuliah secara solo di masjid ini, dan dia menjadikan kenangan pada saya, walaupun kuliah itu sebenarnya tidak pernah diberikan sebab peristiwa yang melanda kami, anak buah anak, tuan-tuan yang saya hormati. Inilah perkuburan yang saya maksudkan tadi. Kami telah diiringi oleh pelajar kita. Seluruh keluarga saya berada sana. Pelajar-pelajar di universiti di Korea, pegawai-pegawai kedutaan kita, termasuk persatuan Islam bersama kami, dan bersifati pada kami, dan tanah perkuburannya tempat yang cukup cantik, tuan-tuan. Tempat yang paling cantik yang pernah saya saksikan perkuburan ini. Danlah tempatnya di atas puncak pegunungan, di kawasan yang sangat sejuk, tempat yang sangat cantik, dan tuan-tuan melawatlah untuk melihat suasana yang berlaku dalam sejarah perkembangan Islam dan masyarakat Islam di Korea. Dan di sini arwah isteri saya, Puan Hajah Samsiah binti Yusof, yang sangat-sangat pemurah sepanjang hayatnya, disemadikan di sini. Beliau ialah orang yang 31. Jenazah yang 31 yang dikumpulkan di sini, maksudnya orang Korea masih sejarahnya baru, tetapi walaupun baru, perkembangannya sangat mantap, dan insyaAllah perkembangan ini akan berterusan. Inilah gambar yang terakhir pengumpulnya, dan inilah pemandangan di tengah-tengah gunung, atas gunung tadi. Inilah keluarga saya. Sebagai tempat terakhir doa kami dipanjatkan. Tanahnya masih merah, masih kuning, dan tanahnya sangat cantik seperti emas, tuan-tuan. Kekuningan seperti emas. Di atas puncak gunung yang sangat tinggi. Dan tuan-tuan yang melawat Korea, saya cadangkan jadikan tempat tanah tinggi Jeonju ini. Dan tanyalah persatuan Islam. Tuan-tuan boleh sampai ke sini dapat menyaksikan tempat yang sangat cantik. Di sekitar perkuburan ini ada ladang apple Korea yang sangat-sangat rangup, manis. Ada limau yang cantik di sini, yang lazat, dan kebun-kebun bunga yang banyak di sekitar perkuburan ini. Tuan-tuan boleh melawat ketika musim summer ataupun musim spring, yang menjanjikan satu kawasan pemandangan yang cukup cantik. Dan auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus saah. Wa innallaha ta'ala fil arham wa ma tadri nafsun ma zat bagada wa ma tadri nafsun bi ardin tamut innallaha alimun khabir. Surah Al-Azim, Al-Luqman. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dialah yang mengetahui anak yang dikandung dalam rahim ibunya. Dan satu jiwa itu tidak mengetahui apakah yang dia lakukan esok. Dan satu jiwa itu tidak tahu di manakah bumi yang dia akan mati. Dan Allah Maha mengetahui, Maha ilmu. Dan itulah kisah keluarga kami
yang kami tidak pernah sangka bahawa perkuburannya akan ditentukan Allah di tempat yang sangat jauh daripada keluarga kami, yang jauh di hujung, hampir di hujung dunia. Di sinilah bersemadinya. Mudah-mudahan kita berikan doa pada arwah, mudah-mudahan Allah selamatkan sampailah ke syurga. Dan inilah harapan saya kepada tuan-tuan yang mendengar, lawatilah tempat ini sebagai satu destinasi kepada lawatan tuan-tuan, dan saksikanlah dia sebahagian daripada lanjutan sejarah Islam di Korea. Dan saya rakamkan buku ini, pengalaman saya ini, termasuklah kuliah yang saya tidak berikan di Korea, saya rakamkan dalam buku ini. Dan 3 bab di buku ini saya menceritakan bagaimanakah kedatangan saya sehingga ke Korea bersama keluarga, sehinggalah tamatnya perkembuyan. Terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang sepatutnya, yang berlebihan, yang berkekalan. Dan itu doa saya, tuan-tuan yang ingin melihat sejarah ini lebih detail, silalah baca buku dari Bangi Kesul. Barangkali ada di kedai buku, dia telah diterbitkan 2 tahun lepas. Saya tidak ada di rumah saya, tetapi barangkali tuan-tuan boleh temui di kedai buku. Dan mudah-mudahan itulah perkongsian kita pada hari ini. Sejarah ini sejarah yang berlaku pada akhir perkembangan Islam di Korea. Mudah-mudahan saya tercatat sebagai satu titik dalam sejarah Islam di Korea. Dan mudah-mudahan itulah yang saya ingin kongsi dengan tuan. Dan saya minta maaf sekiranya apa yang sebutkan ini agak panjang, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam teman akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih besar.